Di Kuala Lumpur ini baki Tanah Rizal Melayu hanya 1%. Satu sahaja. Penang 0 hari ni. Di lain-lain negeri, kerajaan negeri cuba tambah-tambah sikit. Tapi apa lagi yang saya amat khawatir, yang saya bangkit-bangkitkan, selalu saya buat bising di dalam semua ceramah saya adalah kerana tanah yang diganti itu bukanlah tanah setaraf, ya. Bukan sama sifat dan nilainya dengan tanah yang kita hilang. Fikirkanlah, ya, saya pernah menulis pada kerajaan tanah TUDM itu the last of the tanah Melayu. Last tanah TUDM. Itu pun nak bagi kat orang. Habis dah. Di dalam Tanah Rizal Melayu, kita telah, bukan kita, orang dahulu, moyang kita, tulis 4,800 hektar, bukan ekar, hektar tanah di Gombak itu adalah Tanah Rizal Melayu. Hari ni tengok berapa yang tinggal. Saya beritahu ni supaya orang-orang muda ataupun orang lapisan, ya, apabila memerintah nanti, tolong ambil perhatian tentang ni, ya, tentang Tanah Rizal Melayu, ya. Macam mana cara kita nak ambil balik, ya. Kalau kita jumlahkan anggaran semua negeri Tanah Rizal Melayu hari ini, yang paling baik adalah Kelantan, ya. Kelantan dan Terengganu tidak diusik, ya. Tanah Rizal Melayu malah ditambah sikit, ditambah lagi. Tapi di negeri-negeri lain ada yang tinggal 9%, ada yang tinggal 10%, ada yang tinggal 12%, ada yang tinggal 30%. Ya, amat menyedihkan. Ini adalah saya nak bagi contoh saja, ya. Ini di mana ni? Di Perak, ya. Kita lihat. Ini siapa yang dapat tanah? Ini bangsa apa? Ini bangsa apa? Ini kegunaan tanah. Kegunaan tanah, ya. Yang ni sama juga. Yang ni bangsa apa? Cuba lihat. Ini bangsa Melayu dan bangsa India. Sama juga. Satunya ada 3 gambar. Semua keadaan serupa, ya. Ni Melayu tak ada langsung. Tapi yang saya sedih, ya, tanah yang diberi kepada Melayu hanya dibenarkan menanam padi. Dan tanah-tanah ini hanya di kampung. Tapi tanah-tanah yang lain yang diberikan kepada bangsa asing adalah di dalam pekan, adalah tanah-tanah yang prominent, tanah yang berprestige, yang tinggi nilainya, yang boleh dibuat pelombongan timah dan emas dan juga besi. Dan juga tanam ladang getah. Tapi kita tidak dibenarkan. Tanah yang diberikan kepada orang Melayu tidak dibenarkan mendatangkan hasil, ya. Tidak diboleh buat komersial. Ini adalah 4 orang bangsa asing, ya. Salah seorang ni bukan orang sini pun, ya. Ini jumlah tanah dia pada tahun 1926. Melebihi semua rakyat di Kelantan dan Terengganu, jumlah tanah dia. Sedih tak? Jadi tadi bila saya suruh tengok tahun yang British menolong bangsa asing, ini tahun dia sama tak? Pada tahun ini orang Melayu minta sedekah dengan MCA sebanyak 500,000. Tadi British membelanjakan 100, lebih kurang 100 juta, ya, pada bangsa asing buat infrastruktur, everything. Tanah yang ni kita dapat berapa? Kita meminjam. Yang ini dia tulis itu apa? Secret. Tapi saya dapat, ya. Surat ni secret. Tengok siapa dalam ni. Nugul Rahman ada, Sadun Jubir ada, semua ada kat sini. Saya bila baca ni saya nak menangis. Malu. Menangis sebab malu. Pada tahun yang sama orang lain kaya raya, pada tahun ni kita miskin papa ke dana. Minta sedekah. Untuk apa masa tu kita minta sedekah? Untuk nak meniaga nasi lemak. Mereka dah buat dah lumbung bijih semua. Kita kehilangan lumbung bijih dan lumbung emas sebanyak 500 semasa Minggin, ya. Kod Minggin, di mana ini apa Cina cakap. Dia kata jangan komplain kalau kita tak dapat. Dia kata British yang buat. Ini dia sendiri tulis. Betul. Anyway,
dalam kod Mengin tu ya, British cakap kalau dalam masa 2 tahun orang Melayu tidak mengerjakan lumbung-lumbung timah dan emas ni, mereka akan tarik balik. Suka hati je dia nak ambil balik. Padahal tanah tu tanah moyang aslian Melayu. Ada 500 ya. Tapi apabila kita dapat hasil daripada pelumbungan itu, British dan China tidak mahu membeli hasil kita. Dan kita pula tak boleh nak menjual keluar sebab kita tak ada kenderaan. Ingat tak tadi masa saya cerita macam mana kapal kita dibakar di laut? Habis dibakar. Sehingga kita punya tempat-tempat bina kapal pun dah dirosakkan. Jadi kita terpaksa menjual kepada kartel. Sebabnya pada itu British dan China dah buat kartel. Ya. Dia buat lumbung dia sendiri. Dia buka 350 lumbung sendiri. Jadi apabila itu berlaku, orang Melayu terpaksa memajakkan lumbung mereka sebab tak boleh nak jual hasil daripada pelumbungan. Jadi terpaksa pajakkan kepada bangsa asing. Apabila dah pajakkan, lama-kelamaan jadi dia punya. Kalau kita ingat peperangan Haisan dengan Jinsin, dengan peperangan di Lukut, di Rasah, di Larut, di Penang, semuanya merebutkan tanah asli orang Melayu, tanah asli Lombong. Jadi kita miskin Papua Kelantan hari ni pun sebab itu je. Kerajaan selama memerintah, saya ni kan dah jadi cakap politik lah pula. Selama kita memerintah, adakah kita buat apa-apa pembetulan? Kita ada peluang. Kita buka lah balik kita punya Lombong. Tan Sri Abu Shah, dia masa tu boleh cakap dengan kerajaan. Kan kita tak ada. Kita ni orang Marhain. Sebabnya kita banyak peluang. Kalau betul kerajaan nak tolong balik orang Melayu pada masa selama 50 tahun yang ni, kita boleh buka balik kita punya lumbung-lumbung meja timah dan emas. Hingga ke hari ni timah dan emas semua diterokai oleh bangsa asing. Tak ada seorang Melayu pun yang menerokai itu. Padahal nak buat senang je. Tanah tu semua tanah-tanah Melayu. Kat Kelantan, Terengganu sampai ke Mersing. Ada ya, itu. Dah ada map pun tadi saya tunjuk. Kalau buat masa itu, saya rasa orang Melayu tidaklah terhimpit semacam hari ini ya. Dan kalau kita lihat pula sekarang ni banyak sangat apa orang kata, pemberian kepada bangsa asing melanggar apa orang kata, perlembagaan. Padahal dah ada quid pro quo just now. Perjanjian yang dia telah dimeterai. Dia yang buat, bukan kita yang buat. Dia yang usulkan, bukan kita yang usulkan. Sekarang dia pula yang mempertikaikan. Ini masalah besar ya. Dan kenapa kerajaan tidak bersuara? Termasuk juga semasa Kula buat kes. Kita ni pendatang. Adakah kerajaan bersuara? Sebab mereka tak tahu. Tak tahu sejarah. Jadi ini apa yang British tulis, apa yang kenapa dia takut pada China. Ini adalah di dalam one of the artifact. Sebab masa tu China mighty, ya mighty ya, paling kuat, negara yang paling kuat masa tu. Dan lagi satu saya terlepas tu tadi, tanah-tanah ni macam mana China jadi kaya ya? Sebenarnya semua daripada tanah. Tanah yang mereka perolehi melalui konsesi dan melalui apa orang kata, di atas dulang emas. Saya sebut di atas dulang emas, pemberian atas dulang emas dicagarkan kepada bank. Masa itu bank OCBC ya, sama Hong Kong Bank. Daripada cagaran itu dapat duit buat duit. Kalau nak tahu ya, duit buat duit, money makes money. Instant millionaire pun ada selepas dia cagarkan tanah tu. Jadi dari situlah mereka menjadi kaya raya dan boleh buat macam-macam perniagaan besar-besar. Jadi bukanlah maknanya mereka bekerja keras sangat. Mereka ada apa orang kata, sumber ya, untuk membuat sesuatu perniagaan besar. Jadi hari ini mereka dah ada sumber tu ya. Dan instant millionaire yang 1 million tadi, instant millionaire, dia hingga anak cucu dia dah jadi berapa puluh juta pula jadi millionaire. Kita hari ni boleh kira dengan tangan berapa orang Melayu millionaire.